Okay, sambung balik. Kita bagi flashcard. Soalan-soalan yang popular dalam tajuk elektronik. Dan insyaAllah keluar nanti masa SPM kamu. Okay, soalan dia Q&A, question and answer. Soalan simple-simple pada soalan panjang pun ada. Okey, yang pertama dia minta ciri-ciri sinar ketot. Apa ciri-ciri sinar ketot? Ada idea tak? Tahu tak sinar ketot? Jadi sinar ketot ni sinar daripada apa? Cahaya betul ke ataupun daripada elektron? Elektron. Enggak lah. Sinar ketot tu adalah pancaran elektron. Jawab tu boleh tak? Atau kamu kata apa cas elektron? Negatif. Ciri dia tu dia bercas negatif. Nampak? Ciri dia. Dia bergerak apa? Bengkok ke ataupun lurus? Bengkok. Salah tu, bukan lurus. Bengkok bila ada apa? Ada medan elektrik yang mengganggu dia. Bila tak ada gangguan apa, dia akan terus lurus, kan? Jadi kita kata dia adalah untuk jawapannya bergerak dalam garis lurus sebab dia adalah elektron. Jadi elektron ada jisim tak? Elektron? Tak ada. Elektron? Ada. Ada jisim, kan? Dia ada nilai jisim. Sebab elektron tu jisim dia sangat kecil, ada jisim, jadi dia ada momentum. Momentum ataupun tenaga kinetik. Okay, satu lagi, dia kata, baru kamu cakap ni, dipesongkan oleh medan magnet ataupun medan elektrik. Dua-dua dia akan dipesongkan. Boleh. Kalau medan elektrik dipesongkan, dia tertarik ke terminal mana? Positif. Positif. Okey, medan magnet kita guna kaedah Fleming tangan kanan ke tangan kiri? Kiri. Ya, bagus. Tangan kiri, kan? Ingat kan, jari kedua tu letak kepada kutub selatan. Ingat itu cara dia. Okey, bagus. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Fungsi transistor. Apa fungsi transistor? Transistor. Ada dua fungsi transistor. Ya. Switch automatic dengan amplifier. Aku ingat. Okey. Phase automatic dengan amplifier. Okay. Dalam osiloskop sinar ketot OSK, kita menggunakan VLT ataupun kita panggil voltan lampau tinggi. Kenapa kita guna voltan lampau tinggi? Kamu rasa apa? Kenapa kita guna? Nak voltan tu tinggi? Nak apa? Nak voltan tu tinggi? Voltan tinggi boleh, tapi macam tu jawapan tu mungkin tak diterima sebab kamu macam translate berbulat, kan? Voltan lampau tinggi. Sebenarnya kan, kita nak masukkan medan apa? Medan magnet ke elektrik? Elektrik. Ya, medan elektrik yang tinggi. Boleh, kan? Ataupun dalam ni jawapan ni boleh kan? Untuk menghasilkan, untuk memacukan elektron. Minta maaf lah, jawapan itu jawapan soalan yang lain, VLT tu kan? Itu untuk soalan yang macam bola pingpong boleh meningkatkan medan elektrik. Untuk OSK kita jawab memacukan elektron supaya elektron dapat dihasilkan dengan banyak. Betul tak? Jadi bila elektron dihasilkan dengan banyak, kita guna filament, kita panaskan katot tu, elektron akan mula memecut. Boleh? Boleh. Okay, kan? Jadi dalam skema dia kata memecutkan elektron. Kalau kamu nak dapat boleh lah meningkatkan kekuatan medan elektrik. Okey, fungsi diod apa? Membenarkan arus bergerak dalam satu hala sahaja. Okeylah, boleh kan? Arus mengalir dalam satu arah. Okey. Kenapa beri sebab mengapa cahaya hijau terbentuk di atas skrin OSK? Sebelum warna hijau ada apa? Kuning. Merah kuning, betul.
Warna kuning tu memang lampu biasa je Lampu yang biasa, lampu daripada filament tu. Boleh bila kita hidupkan VLT, VLT dihidupkan, maksudnya elektron dah mula bergerak daripada katot ke anode kan. Jadi cahaya hijau terbentuk di atas skrin OSK. Jadi elektron akan menghentam permukaan skrin, betul tak? Betul. Jadi kenapa sebab cahaya hijau terbentuk ni? Sebab elektron menghentam permukaan skrin. Ya, juga atau kita kata kesan, dia panggil kesan apa? Kesan fotoelektrik. Bukan. Kesan kesan pedah flow. Ya, kesan pedah flow. Fluorescent. Boleh Atau kamu kata juga elektron yang memecut tu dia punya tenaga kinetik. Bila menghantam aja permukaan skrin OSK, dia akan menghasilkan tenaga cahaya dan haba. Boleh faham tak? Boleh. Okey, yang berikutnya, terangkan tumpuk cerah terbentuk pada skrin. Tumpuk cerah. Tumpuk cerah, tak kisahlah yang tumpuk dah. Betul. Sebenarnya sama je jawab soalan tadi tu. Kalau kamu tengok tengok jawapan dia. Dia kata elektron hentam skrin. Tenaga kinetik berubah pada tenaga cahaya. Nampak? Ataupun kesan pedah flow. Sama je soalan tadi. Tapi soalan tu bentuk ubah sikit je. Dia tumpuk cerah. Yang dia kata cahaya hijau. Tumpuk cerah ni tak beritahu cahaya warna apa. Tu yang pening tu kan. Tapi jawab dia macam ni Okey, soalan dia tertutup dah. Dia lari. Beri sebab mengapa bayang terbentuk di atas skrin OSK. Dah ada jawapan tu. Okey, boleh faham ke bila kamu ada cahaya, kamu cuba lindung, dia akan nampak apa? Dia akan nampak cahaya tu. Cahaya yang kamu buka tu, kamu lindung. Apa yang kamu nampak? Bayang. Ya, bayang. Jadi sebab apa? Cahaya dan elektron dihalang. Nampak tak? Nampak. Cahaya dan elektron dihalang. Okey, soalan seterusnya kita dah bincang tadi mengapakah cahaya hijau terbentuk. Tadi baru kita bincang 2 kali tadi tak apalah, kamu faham jawapan pun sama je Okey, soalan yang seterusnya Q tu. Tutup Q ni Terangkan bagaimana kapasitor dapat meratakan arus. Macam mana kapasitor dapat meratakan arus? Jadi kita jawab ada 2 keadaan. Masa pincang sungsang dan masa pincang hadapan. Boleh? Okey, masa pincang sungsang apa jadi? Arus mengalir tak? Masa pincang sungsang arus tak mengalir. Okey. Jadi kapasitor akan dia function untuk meratakan arus terus. Memanglah, tapi dalam konteks ni kita tentang kapasitor. So dia nak meratakan arus sungsang. Dia memang yang hasil ni meratakan. Dia tulis sini lah. Kamu nak terangkan kenapa. Okey, bila pincang sungsang, bila berlakunya pincang sungsang, arus tidak mengalir. Jadi kapasitor buang cas. Boleh? Ataupun menyah cas. Dia buat cas supaya arus tu dalam keadaan stabil. Maksudnya arus tu dah jatuh. Dia susah arus yang jatuh kan. Bila arus jatuh, kapasitor buang cas bantu. Jadi arus tak jatuh. Boleh faham tak? Boleh. Boleh sebab asalnya macam ni kalau tengok ni. Ni kita macam ni. Ini rektifikasi separuh gelombang Okay. Tapi bila kamu guna kapasitor, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ini. Maksudnya, bila berlaku pincang sungsang, ni pincang sungsang ni, kapasitor menyah cas. Boleh faham? Dia bantu. Jadi dia jadi macam nak lurus. Yang berikut ini memang, ini pun arus terus.
Yang belah kanan ni pun arus terus, tapi arus terus ni lebih stabil. Belah kanan lebih stabil Sebab apa lebih stabil? Kita dapati dia dalam nak bentuk macam garis lurus. Boleh Okey, begitu juga dengan pincang hadapan. Bila berlakunya pincang hadapan, arus mengalir, kapasitor mengecas. Faham tak? Pincang hadapan ni Faham. berlaku pada diod. Pincang hadapan ni maksudnya arus boleh mengalir kat diod. Masa dia boleh mengalir tu, arus itu digunakan untuk kapasitor mengecas ataupun menyimpan cas. Boleh kan? Menyimpan cas. Bila arus tak ada mengalir, dia akan buang cas bantu supaya arus tidak jatuh. Jadi dia bertindak seperti meratakan arus ataupun voltan output. Faham tak? Boleh Boleh rasanya cikgu. Okey, soalan tak ada, jawapan ada. Tu tekan ni gitu. Nyatakan hubungan di antara keamatan cahaya dan rintangan untuk perintah peka cahaya. Jawapan dah ada lah, tadi cikgu dah terang kamu. Bila ada rintangan Rendah. rendah, cikgu pun silap kamu tu. Bila ada, bila terang lah. Bila ada cahaya, rintangan rendah. Bila gelap, tak ada cahaya, rintangan tinggi. Cara ni. Okey, ada soalan tak ni? Tak ada. Tak ada, kita teruskan lagi. Okey, ni soalan yang berikutnya. Soalan ni soalan kefahaman kot. Soalan biasa lagi soalan yang common. Jawab 1-2 markah je dalam peperiksaan soalan-soalan ni ada Okey. Soalan dia. Nyatakan hubungan di antara suhu tinggi, maksudnya ada api. Suhu tinggi dan rintangan untuk perintah peka Hubble. Cuba jawab. Apabila suhu tinggi, rintangan untuk perintah peka Hubble rendah. Okey, betul kan? Bila suhu tinggi, rintangan rendah. Ataupun kamu jawab bila suhu rendah, rintangan tinggi. Itu pun boleh. Okey, terangkan prinsip kerja suis geganti. Cuba terang sikit. Cikgu dah terang tadi. Cuba kamu kerja sikit. Suis geganti mana? Yang ni. Untuk apabila terangkan. Apa dia? Apabila arus mengalir melalui gegelung dalam suis geganti, okey. Suis geganti menjadi magnet. Medan magnet atau magnet je cikgu? Jadi magnet boleh, elektromagnet pun boleh. Paling baik elektromagnet lah kan? Okey. Lepas tu dia akan hidupkan suis kedua. Okey, dia menghidupkan suis kedua. Lepas tu apabila suis kedua dihidupkan menjadi litar kedua menjadi lengkap. Litar kedua lengkap, ada fan ada kipas. Jadi kipasnya akan menyala lah. Kalau gambar ni lah dah menyala lengkap ataupun kipas akan menyala dengan voltan yang tinggi lah. Voltan yang begitu. Okey, kat sini Bila suis dihidupkan, arus mengalir melalui gegelung. Ni jawapan kamu jawab tadi kan? Dapat markah tu. Yang kedua, gegelung menjadi magnet. Betul lah tu. Yang ketiga, menarik ammeter. Ammeter ni suis lah. Menarik ammeter. Ammeter dalam konteks ni suis lah. Yang berikutnya, sesentuh akan tertutup. Maksudnya suis akan tertutup. Okey. Suis tutup lah. Yang ni rapat tutup lah dan menghidupkan litar kedua. Ini idea. Yang penting dekat sini apa penting? Menghidupkan litar kedua ni penting. Okey. Menjadi magnet penting. Okey, menarik ni pun penting juga. Itu yang benda yang penting lah. Mungkin soalan dalam 2-3 markah. Okey boleh faham dah ni? Senang kan? Kamu boleh buat dah ni. Mula-mula tadi yang penting kita bagi soalan kiraan tadi. Hari tu je kamu dah boleh buat ke soalan kiraan tu. Okey, soalan seterusnya, terangkan bagaimana proses rektifikasi separuh gelombang terjadi. Ini rektifikasi separuh gelombang. Jadi bila kamu dapat jawab ni, kamu tengok dia ada kitaran. Kitaran separuh pertama,
kitaran separuh yang kedua. Faham tak? Hmm. Yang pertama apa dia? Hmm. Apa yang berlaku masa ni? Arus mengalir tak yang pertama ni? Mengalih. Ni apa keadaannya? Pincang Hadapan. hadapan. Betul. Jadi kamu kata untuk separuh kitaran pertama, yang ni lah arus mengalir kerana sambungan diod adalah pincang hadapan. Boleh? Hadapan. Pincang hadapan. Dan kalau kamu tambah lagi lapisan susut akan menjadi tebal ke nipis? Lapisan susut. Oh. Nipis. Nipis. Ingat kan? Lapisan susut nipis. Okey, itu markah dia. Okey, untuk markah kedua kamu terang ni pula. Okey ini berlaku bila? Cuba jawab. Apabila Harus kerana pincang songsang, dan sungsang, betul? lapisan susutan jadi besar. Tebal lah. Okey, boleh. Okey, jadi dalam konteks ni diod sendiri menukarkan arus ulang-alik ke arus terus. Kita cerita tentang apa tu rektifikasi lah. Rektifikasi diod yang menggunakan satu diod. Jadi dalam keadaan arus ulang-alik ni telah bertukar menjadi arus macam ni. Betul? Untuk kes ni gambar ni lah gambar yang kita tunjuk ni. Okey. Jadi markah seterusnya dia kata semasa separuh pusingan pertama, kitaran pertama lah diod pincang ke depan, arus mengalir. Tak sebut lapis susut, kita lebih detail lagi lah. Okey. Okey, yang berikutnya kita separuh pusingan yang kedua. Separuh pusingan kedua, pincang songsang, arus tidak mengalir. Boleh faham Boleh. Okey, soalan yang berikutnya Q ni. Terangkan mengapa diod pemancar, ni diod pemancar, itu berhenti pula ya. Ini diod pemancar menyala apabila perintah X, mana perintah X? Cikgu ni kan, X kan? Perintah X ataupun yang panggil LDR ni berada dalam keadaan gelap. Okey, cuba kamu jawab. Bila keadaan gelap, rintangan perintah pekerjaya menjadi besar. Okey. Lepas tu? Voltan tapak bertambah. Lepas tu arus tapak bertambah. Lepas tu? Menghidupkan transistor. Lepas tu kita menjadi lengkap dan diod pemancar cahaya berfungsi. Menyala lah Okey, jangan bergelap. LDR tinggi, betul menjawab. Voltan tapak tinggi, ada jawapan tadi. Arus tapak mengalir, arus kumpul mengalir. Tak apalah, terpulang sebab ID tambah dengan IC Maksudnya ini transistor dihidupkan sebenarnya. Okay. Jadi transistor dihidupkan, maksudnya sama, maksud atas dengan bawah. Kalau kamu jawab dua-dua lagi baguslah. Okey Senang tak? Senang. Okey, soalan lagi soalan yang seterusnya Q&A. Kita terangkan bagaimana lita berfungsi menghidupkan motor dalam keadaan cerah. Terangkan bagaimana lita berfungsi menghidupkan motor dalam keadaan cerah. Cerah, nampak? Dia tukar tempat, nampak? Terangkannya LDI kat bawah dia tukar tempat. Jadi kamu kena jawab macam tu juga. Okey, tapi dia kata dalam keadaan apabila keadaan cerah menjadi. Sekejap. Dalam keadaan cerah. Bila keadaan cerah, rintangan LDR rendah. Betul rendah. Okey. Lepas tu kamu cakap apa? Cakap pasal voltan tapak. Ya, voltan tapak adalah rendah. Tinggi. Sebab bila LDR rintangan
LDR kan letak kat atas. Bila rendah, jadi voltan simpang yang rendah. Faham? Faham tak ni? Okay, faham. Okay. Bila voltan tapak tinggi apa jadi? Arus tapak tinggi. Arus tapak tinggi ataupun mengalir, betul? Hidupkan transistor. Okey, terasa hidupkan. Litar menjadi lengkap. Lepas tu sekejap. Ini sebenarnya ini ada ni, minta maaf lah, ini ada gegelung arus mengalir melalui Ni apa nama ni? Suis geganti dia cikgu. Okey, menghidupkan Litar kedua. Lepas tu Litar motor bernyala, berfungsi. Okey, dihidupkan boleh tak? Dengan voltan 240 volt. Nampak ni? Tak nampak kan? 240 volt. Nampak? Tak boleh besar. Boleh besar. Nampak? 240 volt. Nampak? Motor berfungsi 240 volt. Boleh kan? Okey. Boleh jawab lah tu kan? Kekamatan cahaya tinggi, rintangan LDR rendah, voltan tapak tinggi. Kalau kamu sebut voltan simpang, boleh voltan simpang rendah dan voltan tapak tinggi. Itu pun boleh kan? Tapi yang penting kamu sebut voltan tapak. Dalam skema dia tengok voltan tapak dengan arus tapak. Boleh Arus tapak mengalir. Kamu cakap arus tapak tinggi tadi kan? Hidupkan transistor. Ini pun kamu cakap tadi. Arus pengumpul mengalir melalui sublis ganti. Memanglah arus pengumpul lalu kat situ. Maksudnya litar telah dihidupkan kan? Menghidupkan dan hidupkan litar motor pintu. Motor pintu lah. Ini maksudnya macam ni tau contoh contoh yang berlaku dekat elektronik lah. Ini ada apa kita panggil lampu, cahaya lampu lah. Yalah. Tapi lampu ni kita panggil lampu silap panggil lampu ni lah, infrared lah. Infrared kan. Okay. Dia menyala dia tuju kepada LDR ni. Okey. Bila dalam keadaan macam ni terang ni maksudnya pintu akan terbuka. Okey, boleh faham? Litar ni kalau untuk selalu guna untuk apa cikgu? Yang ada motor semua ni. Pintu automatik lah. Cikgu minta maaf lah kalau yang kita punya tadi tu. Okey, macam ni, yang ni. Katakan LDR ni, cuba potong gambar ni LDR ni kat sini. LDR ni kat bawah. Macam tadilah Dekat sini ada cahaya yang panggil sebagai apa? Infrared. Cahaya merah infrared. Jadi bila cahaya suluh sini kan? Motor tak buka lagi. Faham tak? Faham tak? Faham kan? Terbalik kan? Betul tak? Sebab letak kat bawah. Motor tak buka lagi. Bila kamu lalu dekat sini, kamu halang sinaran ni, kamu blok sinaran ni, jadi gelap kan? Bila jadi gelap, dia terbalik. Jadi motor akan menyala. Ada macam tu konsep dia, lebih kurang. Boleh Cuma kali terbalik. Dia kena terbalik sikit lah. Kamu senang. Bila terbalik, dia jadi terbalik. Macam ni lah. Bila dah terbalik ni, waktu cerah, litar lengkap. Waktu cerah, litar lengkap. Kalau letak kat bawah, waktu gelap, litar lengkap. Faham? Faham. Okey, faham bagus. Okey, teruskan yang ni. Soalan takut pening ni sikit bagi kan. Sebab ada gambar lukis boleh nampak sikit Okey, C. Terangkan bagaimana litar amplifier berfungsi. Amplifier yang bawah ni. Jadi apa ada? Mikrofon. Bila ada mikrofon, dia menukarkan apa? Dia tukarkan isyarat bunyi kepada isyarat elektrik. Okey, isyarat bunyi kepada isyarat elektrik. Jadi isyarat elektrik akan lalu di sini menghasilkan arus tapak. Boleh? Arus tapak. Jadi arus tapak ni dah ada siap dah. Bercantum dengan arus pengumpul, menghasilkan arus pemancar. Boleh faham? Jadi speaker akan berbunyi. Faham?
Faham. Itu konsep dia lah. Cuma yang ni jadi sebagai pembagi kebayaan lah untuk ni lah ni. Menghadkan arus lah ni. Konsep menghadkan arus. Okey, boleh faham? Kita tengok sini. Mikrofon tukar gelombang bunyi kepada arus isyarat elektrik kemudian arus mengalir. Arus yang terhasil, arus tapak ni bergabung dengan arus mengalir. Arus mengalir yang ni, satu soalan ni soalan lain Ini arus terus kan? Ni arus mengalir ni arus yang ni lah. Okey, katakan ni arus mengalir Okey. Ini IC. Kita katakan sini arus ulang alik. Okey, arus alik bergabung dengan arus tapak. Mikrofon tukar gelombang bunyi kepada arus tapak. Boleh? Dan arus ulang alik ni adalah IC. Kan? Bergabung dengan arus tapak. Itu sebenarnya. Jadi, sedikit perubahan pada arus tapak. Apabila arus tapak ni bertambah, arus pengumpul akan bertambah. Hasilkan perubahan yang besar kepada arus pengumpul. Boleh faham tak ni? Boleh. Okay, sebab IB dengan IC ni sangat tinggi pada IB. Sangat nilai tinggi Jadi dalam konteks ni, pembesar suara tukar arus kepada gelombang bunyi. Jadi kan sebenarnya ini arus tapak yang rendah, arus pengumpul yang tinggi ke tak? Maksudnya sedikit perubahan pada arus tapak menghasilkan perubahan besar pada arus pengumpul. Jadi sebab tu dia kata suara, kalau ada suara tu dikuatkan lagi. Kita cakap sikit je, bunyi ni kuat. Gitu. Boleh faham ke? Boleh rasanya cikgu. Yang penting sekarang ni kamu kata mikrofon menukarkan gelombang bunyi kepada arus tapak. Dan arus tapak ni bergabung dengan apa? Dengan arus pengumpul. Bergabung dengan arus pengumpul. Kita apabila arus tapak tu meningkat sikit, arus pengumpul akan meningkat dengan banyak. Maksudnya samalah bila arus tapak meningkat, arus pengumpul pun meningkat. Itu dia. Jadi sebab arus pengumpul ni besar, jadi bunyi tu dapat dibesarkan. Itu panggil amplifier tu. Boleh Okey, itu aja ni bagi kamu faham ni, nak boleh menjawab soalan periksa je Dan soalan ni pun macam soalan periksa je you ambil ni soalan periksa. Okey. Okey, di slide lain pula Okey, soalan seterusnya. Terangkan bagaimana pincang hadapan berlaku pada diod. Nah, pincang hadapan apa? Pincang hadapan arus terus. Macam Arus terus. Pincang hadapan ni berlaku bila? Pincang hadapan. Adakah arus mengalir masa pincang hadapan ataupun arus tidak boleh mengalir? Arus mengalir. Okey, arus mengalir. Betul. Sambung. Kejap. Okey. Kerana lapisan susutan tu kecil. Okey, lapisan kecil. Kemudian itu je idea lah. Sekejap, tak tahu macam nak kembangkan. Tengok sini sebab dia bagi gambar ni kamu terang lah. Dia transistor ni ada transistor pula. Diode ni ada dua komponen. Satu komponen P. Komponen P positif, dia ada bawa lohong. Faham? P. Komponen P ni adalah positif, dia bawa lohong. Dan satu lagi komponen B pula N, kita panggil sebagai, dia pembawa dia adalah elektron. Boleh Pembawa dia elektron. Elektron bergerak berarti bila kamu rapatkan kedua-dua ni,
bila kamu rapatkan, padam balik lah ni barangnya. Bila kamu rapatkan kedua ni, rapat kedua ni, dia akan menghasilkan lapisan susut. Itu sempadan. Sempadan ni nanti gambar ni lah boleh. Jadi elektron akan bergerak daripada negatif. Ini arah elektron. Boleh. Elektron bergerak daripada N ke P. Dengan syarat lapisan susut adalah kecil. Itu syaratnya. Elektron bergerak daripada N ke P jika lapisan susut kecil, bermaksud nipis, maksud rintangan rendah. Macam kamu lah kalau nak lompat satu tempat, kalau tembok dia tempat besar, susah nak lompat lah kan. Lompat seberang. Kalau tembok dia nipis ni tu boleh lompat terus. Maksud dia kan. Jadi dia kata elektron bergerak berorientasi simpang, maksudnya daripada N ke P. Simpang N ke P. N junction boleh faham ke ni? Boleh. Okay, nak terang detail pun boleh, tak ada masalah. Arus boleh mengalir. Ini pun yang kita jawab tadi. Yang kita jawab tadi apa? Kalau pincang hadapan, arus boleh mengalir, lapisan susut nipis. Betul? Ini satu lagi, rintangan rendah. Nak jawab macam tu. Lepas tu juga siaplah pergerakan elektron daripada N ke P. Boleh tak? Berdasarkan gambar rajah yang ada ni. Boleh. Soalan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Cikgu ingat setakat ni saja untuk soalan Q&A. InsyaAllah lah kalau kamu tengok keluar soalan mana, mungkin soalan dia akan sama je